الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang dihormati saudara pengerusi, kepimpinan PAS dan juga Perikatan Nasional, Muslimin Muslimat, hadirin hadirat yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Kita malam ini berkumpul di satu majlis yang sangat penting. Dan masa kempen pilihan raya untuk P040 Parlimen Kemaman, apabila SPR memutuskan bahawa perlu diadakan satu pilihan raya kecil untuk mengisi kekosongan di Parlimen. Apa tujuan kita menyertai pilihan raya? Tujuan kita menyertai pilihan raya adalah untuk melantik pemimpin, melantik wakil yang boleh bercakap di Parlimen bagi pihak negeri Terengganu dan juga bagi pihak rakyat kawasan Kemaman. Sebab itu PAS mengambil keputusan menghantar seorang yang sangat hebat daripada Menteri Besar untuk mewakili tuan-tuan untuk berada di Parlimen. Dan musuh tradisi kita, UMNO Barisan Nasional, akan pertaruhkan wakil mereka untuk bertanding dengan PRK dalam masa yang terdekat. Dalam PRU yang lepas, PAS berjaya di negeri Terengganu, PAS berjaya di negeri Kelantan, PAS berjaya di negeri Kedah, PAS berjaya di negeri Perlis, dan UMNO tak ada kerusi pada masa itu. Kemudian datang pula pilihan raya negeri. PAS menang di Terengganu, menang di Kelantan, menang di Kedah, menang banyak kerusi di Selangor, termasuk Negeri Sembilan yang tak pernah menang, termasuk Pulau Pinang, kawasan yang kuat DAP. Hari ini dah ada Parti Islam se-Malaysia PAS. Mengapa masyarakat menolak Barisan Nasional? Mengapa masyarakat menolak Pakatan Harapan di beberapa kawasan negeri? Kerana mereka menunjuk contoh yang tak baik. UMNO diberi amanah untuk merentah negara lebih daripada 60 tahun. Dalam masa 60 tahun, hutang negara makin banyak, jenayah sosial makin hebat, jenayah perdagangan makin naik, kerosakan akhlak kepada masyarakat. Mereka gagal untuk melaksanakan Islam, gagal untuk mendidik masyarakat jadi baik. Pada tahun 99, Allah kurniakan kepada PAS untuk memimpin Terengganu. Saya pada masa itu adun kepada Dun Rantau Abang. Yang merentah pusat pada masa itu Kerajaan Barisan Nasional.
Merintah pusat pada masa itu. Kerajaan Barisan Nasional itulah yang memotong royalti petroleum supaya negeri Terengganu tak ada duit, supaya negeri Terengganu tak boleh belanja, supaya negeri Terengganu tak boleh bayar gaji, supaya rakyat negeri Terengganu tak boleh buat sesuatu. Inilah di antara jenayah yang dilakukan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Bukan setakat kawasan Kemaman, seluruh negeri Terengganu tak mendapat bantuan pada masa itu. Kemudian Anwar Ibrahim masa itu tidak lagi bersama dengan UMNO dan Barisan Nasional. Dia telah keluar ucapan, kalau dia jadi Perdana Menteri, Terengganu kita nak beri royalti minyak bukan setakat 5%. Kita nak beri 20%. 20% nak bagi. Sehingga ditakdirkan oleh Allah, dia menang pilihan raya jadi Perdana Menteri. Kita ingat boleh sungguh 20%. Tiba-tiba tak tahulah berapa peratus, mari pun tak tahu. Tak ada royalti kepada rakyat negeri Terengganu. Mereka semua berbohong kepada rakyat yang menjanjikan kebaikan macam-macam. Hari ini Mak Said keluar kenyataan yang keluar dalam media. Dia kata Menteri Besar Terengganu hak tanding di Kemamang sekarang ni ada seorang yang sangat tamak. Menteri Besar pun dia nak jadi, ahli parlimen pun dia nak jadi, seolah-olah macam tak ada orang lain dah. Dia tak sedar. Di Selangor, Menteri Besarnya seorang ahli parlimen. Di Pulau Pinang, Ketua Menterinya seorang ahli parlimen. Di Negeri Sembilan, Menteri Besarnya seorang ahli parlimen. Apalah salah negeri Terengganu kalau Menteri Besarnya juga seorang ahli parlimen yang boleh bercakap banyak perkara yang berkait dengan Terengganu, bukan setakat Kemaman, untuk diketengahkan di parlimen, berdepan dengan Perdana Menteri, berdepan dengan pegawai, berdepan dengan menteri-menteri, untuk menjawab masalah-masalah yang berlaku di Terengganu. Sebab itu kita rasa calon yang kita lantik calon yang terbaik, rekod yang cukup baik, yang tak ada skandal, yang tak ada jenayah, yang tak pernah terlibat dengan pecah amanah, yang tak ada rasuah, orang yang ada pendidikan, orang yang ada sijil, termasuk orang yang berjaya membawa Terengganu ke arah kejayaan. Zaman UMNO merintah dulu, bila kita menang tahun 2018, tiba-tiba diberitahu hutang negeri Terengganu 700 juta. 700 juta. Orang kata Mas Said pandai merintah. Orang kata Diri Yusof pandai merintah. Orang kata orang lain tu pandai merintah. Bila kita menang, baru kita tahu mereka meninggalkan hutang 700 juta. Dr. Samsuri bekerja kuat untuk menjelaskan hutang. Sebab hutang tu bukan UMNO yang buat. Hutang atas nama kerajaan negeri. Bila kita merintah, kita kena bayar. Alhamdulillah, tahun lepas hanya tinggal 200 juta je lagi. 500 juta kita dah bayar. Tinggal 200. InsyaAllah kalau tidak ada gangguan apa-apa bab ekonomi, InsyaAllah setahun dua ni kita sudah boleh menyelesaikan 200 juta lagi. Dan bila hutang tak ada,
barulah kita boleh belanja dengan agak mewah kepada rakyat negeri Terengganu. Walaupun begitu, kita berusaha sedaya upaya untuk membantu masyarakat. Bila masuk Ramadan, kita wujudkan air fitri. Tak kira rapah ke orang UMNO hak layak, kita bagi belaka. Pelajar-pelajar, kita bagi air siswa. Anak orang rapah, anak orang UMNO, anak orang keadilan, anak orang bersatu, anak siapa sekalipun yang duduk di pusat pengajian tinggi dapat air siswa. Anak-anak muda dapat air belia. Semua kita agih. Menteri Besar pesan, jangan sekali-kali tidak berlaku adil. Pesan kepada wakil rakyat, pesan kepada JPKK, pesan kepada petugas-petugas parti, kerana adil itu merapatkan kita kepada takwa. Dengan adil lah Allah akan buka hati masyarakat untuk bersama dengan PAS menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kerajaan yang dianggap kerajaan perpaduan tidak berlaku adil. Wakil rakyat ada 222 orang seluruh parlimen. Daripada PAS dan Bersatu ada sebanyak 74 wakil rakyat. Daripada 74 ni tidak diagihkan peruntukan. Padahal kita menang pilihan raya. Rakyat yang sokong. Rakyat suatu parlimen tu ada orang UMNO, ada orang apa. Bukan apa 100%. Macam parlimen yang sokong Mas Said 30,000. Yang sokong Ustaz Aliyah 60,000. Ustaz Aliyah menang majoriti 27,000. UMNO apa ramai? Ada 30,000. Tapi bila peruntukan tu tak diberi kepada wakil parlimen, maka habis rakyat tak dapat apa-apa manfaat. Bukan apa saja, termasuk orang UMNO. Sebab itu PAS mengambil keputusan negeri hak kita merintah. Wakil rakyat pembangkang akan diberi peruntukan. Di Kedah ada pembangkang, tapi mereka dapat peruntukan. Di Kelantan ada 2 orang pembangkang dapat peruntukan. Terengganu kebetulan tak ada pembangkang. Orang UMNO ceramah kadang-kadang dia tak sedar. Dia kata Terengganu pun tak beri kepada pembangkang. Nak beri lagu mana pembangkang tu kosong. 32 kosong. Dia nak pelekeh Terengganu ni. Dia kata moleklah kerajaan pusat tak bagi pun pada pembangkang. Terengganu pun tak bagi. Terengganu tak bagi tu pasal dia tak ada. Pusat ni kita ada 74. 74. Malah di parlimen sendiri tahu wakil-wakil pembangkang ni daripada PAS dan juga Bersatu melaksanakan tugas dengan cukup baik. Bercakap isu ekonomi, bercakap isu wanita, bercakap isu keagamaan, bercakap isu pendidikan, bercakap isu ketenteraman awam. Wakil rakyat kita memainkan peranan. Sebahagian apa yang ditanya tak mampu dijawab oleh wakil-wakil kerajaan perpaduan. Wakil-wakil UMNO tak boleh jawab. Wakil keadilan tak boleh jawab. Wakil amanah tak boleh jawab. Sebab itu kita nak tambah seorang lagi, Dr. Samsuri. Biar masuk ke parlimen dengan fakta-fakta yang sangat menggerunkan UMNO dan Barisan Nasional. Sebab itu bila Dr. Samsuri bertanding, banyak komen saya tengok daripada wakil UMNO. Mula-mula dia kata kerana dia atur seorang bekas tentera, habis orang takut belaka. Pasal dia bekas tentera.
Cik Aliyah pun takut, orang tu pun takut. Terpaksa ambil Dr. Samsuri. Dr. Samsuri ni masuk bukan kerana dia, tetapi kerana tanggungjawab yang diamanahkan oleh parti. Dia tak minta nak jadi calon. Malah jadi menteri besar pun dia tak minta. Calon Don Rurendang dia pun tak minta. Tapi dia beri amanah oleh parti. Berdasarkan kebolehan, berdasarkan kemampuan. Dan kita letak keyakinan. InsyaAllah, calon yang kita nak hantar ke parlimen ni bukan setakat calon. Ia akan bercakap berkait dengan kemaman. InsyaAllah akan bercakap seluruh tentang negeri Terengganu yang dipimpin oleh beliau selaku Menteri Besar. Azalina Osman pula komen kemarin. Dia kata molek Dr. Samsuri letak jawatan. Dasar jadilah Menteri Besar kau nak belawang sangat. Letak jawatan, sama-sama tak ada jawatan. Belawang, kosong-kosong. Belawang. Perlembagaan tak pernah menghalang. Seorang Menteri Besar untuk bertanding di parlimen. Malah maklumat ada pada Menteri Besar lebih banyak daripada orang lain di peringkat negeri. Pasal itulah kita rasa calon ni insya-Allah kita nak hantar ke parlimen pada 2 hari bulan 12 ni insya-Allah. Dan kita bekerja hari ni dengan matlamat yang sangat besar. Bukan setakat nak menang di parlimen. Kalau boleh kita nak ambil alih kerajaan pusat masa yang terdekat. Kita nak ambil alih. Malam ni ada pegawai polis, ada pegawai Bukit Aman, ada SB Hadir. Kita nak ambil alih kerajaan pusat. Kita nak ambil alih. Bukan dengan cara kita bergarak. Bukan dengan cara nak bakar tayar. Bukan dengan cara angkat senjata. Kita nak ambil alih dengan sokongan-sokongan ahli parlimen yang sedia ada. Orang kata dah 74. Nak meretah negeri lagu mana? Hak 74 tu hak solid kita. Hak UMNO yang tak setuju dengan Zahid ramai mana? UMNO yang tak setuju dengan Anwar Ibrahim ramai mana? Ia hanya menunggu masa nak beralih tempat insya-Allah. Kita meletakkan keyakinan dalam masa 92 ni insya-Allah berubah kerajaan pusat insya-Allah. Dan kita akan nobatkan Dr. Samsuri di tempat yang terbaik di pusat insya-Allah. Jawatan apa saya tak beritahu lagi. Kita letak tempat terbaik yang mewakili Terengganu dan mewakili rakyat Malaysia insya-Allah. Kita mesti menyedari masa 70 tahun PAS berjuang, kita menghadapi ujian daripada Allah, ujian yang sangat banyak. Satu masa dulu, orang yang sokompah, orang kampung, orang kelaut, orang ngaji pondok, budak-budak peringkat bawah yang sokompah. Hak jadi pegawai kerajaan tak sokompah. Hak duduk Kuala Lumpur tak kena apa itu PAS satu masa dulu. Nak baca surat khabar harakah tak berani. Cikgu-cikgu kalau kata sokompah, tak lama akan tukar ke Sabah dan Sarawak. Ulama tak berhenti menyatakan Islam. Sehingga pada hari ini, anak-anak muda golongan profesional, termasuk orang hak bijak pandai, tak malu-malu nak menyokong parti Islam se-Malaysia PAS. Siapa sangka pilihan raya baru ni Selangor kita dapat 22 kerusi parlimen, 22 kerusi DUN. Pakatan Harapan 32. Kita 22, dia 32. InsyaAllah sekali lagi kemungkinan PRU yang ke-16
kita dah boleh ambil negeri Selangor insya-Allah. Di Pahang, kita kurang 3 kursi je lagi nak merentah negeri Pahang. Masa keluar keputusan, kita kata UMNO marilah pakat dengan PAH. Yang kita orang Melayu, orang Islam ni, mari pakat. DAP menang 7-8 aja. Jauh ke belakang. UMNO kata dia sayang DAP lagi daripada PAH. Akhirnya bergabung. Di Perak demikian juga. Kita tak cukup 2-3 kursi je lagi. UMNO Perak nak ke DAP juga. Tak apa, pusatnya kamu ambil. InsyaAllah PRU ke-16. Kami nak ambil Pahang, nak ambil Perak insyaAllah. Sampai kita kekalkan Terengganu, kekalkan Kelantan, kekalkan Kedah, kekalkan Perlis. Kita parti Islam, kita bukan bercakap saja. Kita bercakap dan kita buat. Kalau kita kata kita nak menghapuskan judi, kita buat sungguh. Kita bukan cakap saja. Kelantan hapus judi tahun 90. Terengganu hapus judi tahun 99. Kedah hapus judi tahun 2020. Awal tahun depan, secara automatik, Perlis akan menghapuskan judi. Sebab kerajaan Perlis dah beritahu, lesen hak mampu bulan 12 ni, kerajaan dah benar sambung dah Januari tahun depan. Pak negeri, orang hak sekepah boleh pahala. Takkanlah secakap lagu tu kena 3 ak pun dah. Padahal judi ni disebut oleh Allah dalam Quran. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Arak, judi, tenun nasib, semua berhala. Amalan najis, amalan syaitan, kamu kena jauh. Allah Ta'ala tak benar terlibat dengan judi. Arak pun Allah Ta'ala tak benar. Kalau kita baca hadis berarak, orang jual tak boleh, orang minum tak boleh, orang kerja kilang arak tak boleh, orang pang tayar lori bawa arak pun tak boleh, orang repair lori arak yang penuh tepi jalan pun haram. Apatah lagi sokong kerajaan yang membenarkan perkara ni dijual dalam negara. PAH nak buat sungguh. Cuma hukum hudud ni PAH tak boleh buat lagi. Sebab kuasa di bawah kerajaan pusat, di bawah parlimen. Kalau kita boleh menguasai kerajaan pusat, insya-Allah Al-Quran boleh berjalan dengan baik insya-Allah. Undang-undang Islam boleh berjalan. Kita orang Islam merasa sedih. Hari ni kalau saudara pergi Kuala Lumpur, beribu umat Islam sembahyang hajat depan mahkamah. Ramai sekali orang PAH. Sebab pada hari ni ada beberapa orang yang nak mencabut undang-undang syariat di Kelantan, minta mahkamah tinggi membatalkan undang-undang syariat di Kelantan. Pasal apa dia berani? Zaman kerajaan PF dia berani pasal apa? Zaman kerajaan BN dia berani pasal apa? Pasal mereka tak membela agama Allah dengan sebaik mungkin. Saya dengar ucapan timbalan Presiden dalam sidang parlimen baru ni. Kita cadang kepada kerajaan pusat. Yang pertama, buat usul di parlimen mengutuk Yahudi. Yang kedua, usul di parlimen untuk menheret Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, untuk dihadap ke mahkamah antarabangsa. Ini orang Islam tu. Tiba-tiba parlimen kita tolak. Tak berani nak menyatakan sikap menentang Yahudi dan menheret Perdana Menteri untuk ke mahkamah antarabangsa. Padahal orang Yahudi buat macam-macam pada orang Islam. Kemarin, orang Yahudi dah tawan hospital di Gaza. Hamba orang sakit, hamba hospital orang ramai.
Kemudian hospital pula tu jadi sekarang tempat markas tentera Yahudi. Orang Islam nak hantar di mana? Wallahu alam bisawab. Orang sakit di hospital di sana, kalau belah perut pun tak pakai ubat biu. Kesian orang Islam. Malah Menteri Pendidikan Palestin beritahu, untuk tahun 2003, 2004, 2005, sekolah tidak akan dibuka lagi. Kerana habis anak-anak sekolah terbunuh dengan bom daripada Yahudi yang dilaknat oleh Allah. Cara tu orang buat zalim. Kita bawa usul di parlimen kerajaan kita tolak. Mengapa kita tidak raih orang Islam kita? Dan Quran Allah Ta'ala beritahu, antara sifat orang beriman, azillatin alal mu'minin wa a'izzatin alal kafirin. Tunjuk kasih sayang bersama orang-orang beriman dan menunjukkan kekuatan kepada musuh-musuh Allah. Ini yang diceritakan oleh Allah dalam Quran. Dan kita kena faham, merentah negara ni bukan mikir bab ekonomi saja. Merentah negara kena fikir juga bab syariah. Bab agama kita kena fikir. Pasal Islam tu bukan setakat ekonomi. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah segala-gala kehidupan kamu ke dalam agama Allah. Hak inilah yang nak dibuat oleh Parti Islam se-Malaysia PAS. Orang tanya apa dia bab agama yang kita buat dalam masa 5 tahun. Dalam masa 5 tahun, antara yang kita buat hari ini, mengagihkan tanah mengikut acuan agama. Orang hak retah tanah, orang hak tanah kena rapah. Zaman UMNO dulu, kita bagi balik kepada mereka. Pinjaman di Terengganu tak ada riba. Ni bukan pinjaman bank ni, kerana bank bawah kerajaan pusat. Pinjaman agensi kerajaan negeri, pinjaman perniagaan, pinjaman pegawai nak beli kenderaan, pinjaman anak-anak belajar, Terengganu tak ada riba. Kalau pinjam 40,000, bayar 40,000. Kerana riba itu diharamkan oleh Allah. Allazina ya'kuluna riba la yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah Ta'ala beritahu, barang siapa yang makan riba dibangkit oleh Allah pada hari akhirat seperti seorang manusia yang dirasuk oleh syaitan. Allah telah beritahu, Terengganu alhamdulillah tidak ada riba. Dan tahun ni kita nak perkembangkan lagi enakmen undang-undang syariah untuk kebaikan negeri Terengganu. Walaupun tahun ni realiti tak boleh, kerajaan mengambil sikap tanggungjawab, berusaha sedaya upaya untuk menambahkan ekonomi, untuk menyelesaikan masalah yang ada kepada rakyat. Dan kita dekat nak banjir dah. Terengganu walaupun banjir itu perkara biasa, tapi kita bersiap sedia. Unit amal kita kerja kuat, JPKK kita kerja kuat, cawangan kita kerja kuat, UDM kita kerja kuat. Yang berhormat kita bersedia untuk turun padang. Ini tanggungjawab yang diberi amanah oleh Allah kepada kita sebagai seorang pemimpin. Dan kita tak boleh berlepas tangan dengan tanggungjawab yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. UMNO mereka hampir 60 tahun. Tinggal masalah banyak. Hutang tak selesai. Anak-anak syarikat kerajaan negeri melalui kerugian yang banyak. Jenayah makin naik seluruh negara. Islam tidak berkembang.
syariat Allah Ta'ala daripada Quran hadis, tak tahu ke mana. Perkara ni pah nak ramak. Pas nak bagi. Dan kita meletakkan keyakinan, insya-Allah untuk PRU yang ke-16. Pas bercadang. Kalau tidak, boleh tukar dalam masa sebulan dua ni. Kita nak ambil dalam PRU yang ke-16, insya-Allah. Dan perkembangan hari ini cukup baik. Orang-orang muda bersama dengan PAS. Pegawai kerajaan bersama dengan PAS. Polis tentera bersama dengan PAS. Saya tengok undi masa hari Pilihan Raya baru ni. Mari satu peti undi daripada polis kita menang. Mari tentera kita menang. Cuma hak kemamang je kita tak menang baru ni. Ke ada sebab tak tahu apalah, kemamang je tak menang. Hak tempat lain kita menang belaka, alhamdulillah. Kita menang. Dan mereka beritahu zaman Pah Meratah jauh lebih aman. Jauh lebih mudah buat kerja. Nak banding zaman orang lain Meratah. Dan insya-Allah kita akan berhemah dengan keuangan kerajaan negeri. Kita tidak akan membazir. Kita tidak akan beli perkara yang tak munasabah. Zaman Mak Said dulu macam-macam dia beli. Antara hak dia beli, bah hak boleh hidup atas darat, hak boleh hidup dalam air. Learning, darat pun mampu, air pun mampu bah tu. Tak tahu pah ke mana. Kemudian, beli pula binatang nak hidup kada kenyai. Angsa sekor-sekor tu berapa ribu. Nak lepas di kenyai lah. Tiba-tiba habis itik asa maka diberok di kenyai. Banyak mana habis pitih kerajaan. Banyak projek yang membazir. Yang kerajaan negeri kena tanggung. Pasal itulah kita tak boleh bermewah. Sebab nak selesai hutan lama yang ditinggalkan oleh UMNO dan Kerajaan Barisan Nasional. Saya dapat maklumat belum PRU baru ni, ramai pemimpin UMNO bercakap sama-sama mereka. Mereka kata Pilihan Raya yang ke-15 ni pastikan Terengganu dapat menang penggal yang kedua. Kalau Terengganu menang penggal yang kedua, insya-Allah dia akan menang macam Kelantan sampai 30-40 tahun. Tiba-tiba Allah beri kemenangan penggal yang kedua. Kita yakin insya-Allah dengan prestasi yang baik, sokongan masyarakat, lagi kita tak menyeleweng, walaupun keuangan kita tak banyak, insya-Allah dia akan berkekalan untuk satu jangka masa yang panjang, insya-Allah. Untuk masa hadapan, insya-Allah Terengganu akan berkekalan. Macam negeri Kelantan. Kelantan bukan ada pitih. Tak ada pitih pun Kelantan. Tapi pemimpin mereka amanah. Pemimpin mereka tak rasuah. Pemimpin mereka jaga rakyat. Pemimpin mereka jaga hubungan dengan Allah. Rakyat tetap memberi sokongan. Demikian Terengganu akan ikut Kelantan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terus memberi kemenangan kepada kita, terutama untuk P040 kawasan Kemaman. InsyaAllah 2 hari bulan ni kita nampakkan Yang Amat Berhormat Menteri Besar sebagai wakil parlimen kita yang akan berjuang di parlimen dalam masa terdekat, insya-Allah. Mudah-mudahan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setakat itu ringkas daripada saya. Kerana kita ada lagi tempat lain yang perlu kita hadir. Aku qauli hadza. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi